Dia macam tu. So kita kena siapkan 2 hari, and then hari pertama tu mungkin extra untuk kalau ada pembetulan. Janganlah kita 3 hari dia bagi tu, 3 hari tu lah baru kita nak buat daripada awal sampai habis. Hari ketiga tu baru hantar, rupanya ada pembetulan. So bila ada pembetulan dan sebagainya, kita nak buat, so tambah lagi extra 1 hari dah jadi 4 hari. So dah lebih daripada apa yang klien tu berikan. Saya tak nak macam tu. Okay, so make sure tak kali klien tu bagi tahu mengenai project duration, kita kena masukkan benda semua, kena ambil consider semua benda tu, amendment dan sebagainya. Faham Okay, and then yang seterusnya adalah payment. So untuk payment, be realistic and follow the client budget. If you can deliver much more, try to ask for more budget if client agree to do so. So bila kita dah tahu dah dia punya scope kerja berapa banyak dan sebagainya, kita dah tahu dah project duration dan sebagainya. Okay, sekali bab harga, okay, tolong kita tengok balik, adakah berbalik kerja tersebut untuk kita buat. Contohnya, lepas kita tanya job tersebut banyak, lepas tu project duration, dia punya project duration ni pula singkat, tapi harga dia tengok murah. So adakah berbaloi? So kalau berbaloi bagi kita, mungkin kita boleh proceed. Tapi kalau kita rasa tak berbaloi, mungkin maksudnya kita kena nego lagi, boleh naikkan harga tak dan sebagainya. Ataupun bila kita dah tahu dia punya job scope dan sebagainya kan, kita dah tahu dah kerja apa kita kena buat, sekali kita ni ada idea untuk penambahbaikan. Mungkin klien tu nak contoh macam logo je contohnya. So lepas kita tengok, kita dah discuss dengan klien dan sebagainya, okay, so kita rasa macam sepatutnya you bukan kena logo je, you kena ada buat you punya theme, you punya brochure, you punya template dan sebagainya. Contoh itulah kita bagi nasihat, kita advise dia untuk supaya you punya brand ni lebih menonjol dan sebagainya. So dia bukan setakat kena ada logo je, kena buat tu ni dan sebagainya. So kita bagi advice dekat dia. So kalau dia berminat, kita bolehlah charge untuk setiap servis kita yang lain tu. Itu kalau kita pandai nego lah, kita boleh buat macam tu. Faham Okay, so tips yang seterusnya untuk interview. Okay, yang pertama adalah be flexible. Okay, so be flexible ni macam mana? Okay, be willing to adapt to the client time and interview requirement. So bila kita dapat interview daripada klien, terutama klien yang berbeza time zone, kalau boleh kita yang ikut dia. Sebagai contoh, lepas kita tanya dan sebagainya, klien tersebut hanya available pada pukul 12 malam kita. 12 malam kita. Dia hanya available pada waktu tersebut. Tapi sebenarnya bagi kita 12 malam tu kita dah tidur. So janganlah kita cakap tak boleh sebab 12 malam tu saya dah tidur. Jangan. Kalau boleh kita yang fleksibel, kita ikut dia. Jangan dia ikut kita. Kita bercakap 12 malam tak boleh saya dah tidur. Pukul 9 lah, pukul 9 malam. Boleh tak pukul 9 malam saya? Janganlah. Kalau boleh kita yang ikut dia. Sebab itulah kalau macam kita pergi interview kan, kalau klien tu, company invite kita untuk interview dan sebagainya, kita yang ikut masa company tu kan. Contoh dia kata, okay, interview pukul 9 pagi. So kita pergilah pukul 8 lebih dah pergi lagi ke situ. So kita yang ikut dia. Bukannya kalau interview tu, dia kata, okay, interview pukul 9 pagi, kita cakap tak boleh. Saya free pukul 12 tengah hari je. Macam mana? You nak tak nak? Tak boleh lah macam tu kan. Confirm kita tak dapat kerja tu. So make sure kita yang flexible, kita ikut dia. Okay, and then kita juga kena ikut interview requirement. Sebagai contoh, klien tak nak chat. Saya nak guna Skype je contohnya. Saya tak suka pakai chat sebab leceh. So guna Skype, video conference dan sebagainya lebih mudah untuk informasi tu sampai contohnya. So kalau macam ni, kalau boleh kita ikut lah. Kalau kita rasa kita confident untuk bercakap dalam English dan sebagainya, so kita follow. Tapi kalau kita rasa macam tak boleh dan sebagainya, okay, kita kena slow talk lah. Cakap, okay, so ni saya tak ada webcam lah sebagai bagi alasan kan. Okay, so ni lah, itulah ni lah. Okay, so mungkin itulah. Kita kalau boleh, kita cuba ikut. Tapi kalau tak boleh, kita bagilah kita punya justify dan sebagainya, alasan dan sebagainya. Boleh Okay, and then yang kedua adalah do your homework. Okay, so research your client and their project. And then contohnya kalau macam bila satu company, satu projek tu kan, kita dapat tahu kadang-kadang dekat projek tu dia dapat tahu nama company dia apa produk yang dibuat. Kita tadi yang logo tadi kan, kita bagi tahu nama company dia adalah Best Fit Test,
lepas tu dia buat produk-produk kesihatan dan sebagainya. So kita kena buat research sikit mengenai background company tu. Okay, so macam supaya nanti masa interview session tu kita boleh bercakap mengenai benda-benda yang klien tu minat. Yang kiranya macam bila masa interview session tu kita cakap macam mungkin klien tu akan impress dengan kita sebab kita ni macam banyak tahu pasal dia punya company dia. Sama juga macam interview kat luar kan, cerita juga kan. So kita kena study dulu background company tu, dia buat apa dan sebagainya, supaya nanti bila kita nak bincang tu senang lah. Okay, and then before starting, write down a few project specific question. So ni make sure masa interview tu kita dah ada list dah soalan kita nak tanya apa, nak kena clear benda-benda tu semua, benda-benda wajib semua tu kita kena listkan. Soalan-soalan wajib ni kan, contoh macam project duration lah, workload dan sebagainya tu adalah soalan-soalan wajib tu. So soalan-soalan wajib tu kita kena listkan supaya nanti segala benda semua dah clear. Takut kejap lagi kalau kita tak list, kita tak buat benda tu semua, sekali ada soalan-soalan penting yang kita terlepas, so dia akan menyusahkan kita lah kemudian hari. Contohnya macam awal-awal kita tak bagi tahu pun, kita tak tanya apa pasal project duration dan sebagainya. Sekali bila kita dah terima, alamak kerja tersebut kena siapkan cepat, kita tak mampu dan sebagainya. Salah kita lah sebab kita tak tanya. So make sure soalan-soalan semua tu apa kita nak tanya, kita dah list down dah. Kita dah tahu dah soalan apa kita nak tanya. Itu penting. Okay, and then yang ketiga adalah be professional. So talk about your accomplishment and ask question about the engagement. So kita kena professional lah. So bila kita tanya interview tu, janganlah kita mengapu-apu benda lain. Kita tanya hal-hal personal ke dan sebagainya kan, which is daripada selain daripada daripada bidang kerja, ataupun bila kita cerita pasal diri kita tu, kita cerita benda-benda lain, macam benda-benda short sendiri kan, bukan yang cerita mengenai kita boleh buat kerja tersebut ataupun tak, kerja lain kita tak nak lah, kita kena professional. Okay, and then seterusnya adalah be honest. So if you don't know the answer to a question, be honest. So kalau masa interview tu, kalau kita tak tahu, contoh macam apa-apa soalan daripada klien dan sebagainya, kita jujur cakap tak tahu. Sebagai contoh, klien tu cakap, okay, you boleh tak guna certain software, contohnya dia bagilah nama software tu, dan kita pun rasa software tu adalah baru kat kita pun tak tahu nak gunakan sebagainya. So kita jujur cakap tak tahu. Janganlah kita kata, okay, boleh, tak ada masalah, saya boleh gunakan. Jangan. Sebab tu nanti dia akan memakan diri kita. Contohnya nanti bila kerja tu dah dapat, sekali memang betul kita kena guna software tersebut. So akan susah lah. Kita akan masalah nanti. Okay, and then last sekali adalah end on a positive note. So ni macam biasalah. Kita mulakan dengan cakap terima kasih, and then kita tamatkan kita punya interview session pun dengan positive note, iaitu kita cakap terima kasih semua dan sebagainya. So faham And then kalau boleh, kalau memang kita dah clear mengenai projek tu, kita dah setuju dah sampai kata sepakat dan sebagainya, kalau boleh kita tamatkan dengan interview tu dengan terus minta kita close deal terus minta kontrak dan sebagainya. Kita dah close deal terus. Janganlah kita cakap terima kasih semua, nanti kalau apa-apa kontak saya balik so janganlah cakap macam tu kan. Dia macam kita minta terus. Kalau semua dah clear, kita baru sampai kata sepakat dan sebagainya, boleh minta terus. Boleh tak terus bagi untuk saya terus buat macam tu. Janganlah, okay, nanti kalau berminat kontak saya, janganlah macam tu. Sebab kita nak close dia secepat yang mungkin tu. Okay, so setelah proses interview session, okay, and then tadi saya cakap dah sampai kata sepakat dan sebagainya, so kita minta kontrak. Kita nak buat kerja, kena ada kontrak. So proses seterusnya adalah award job, iaitu klien tu akan bagi kontrak dekat kita. Macam mana rupa kontrak tu, and then macam mana dia bagi dekat kita. Okay, semuanya dibagi dekat ruangan chat kita, dekat freelancer chat kita, semua dekat situ. Contohnya macam dekat depan lah, kalau kita tengok kan, kat situ ada kat bahagian bawah tu ada congratulations, your bid has been awarded. So click the accept button below to start working. So itu adalah kontrak. Tapi gambar yang orang kat sebelah tu, gambar orang tengah menjerit tu kan, yang macam tu yang hysteria tu, itu bukan, itu tak ada. Orang tengah itu tak ada. Itu tak ada. Okay, itu hanya tambahan sajalah yang Cik Haziq buat model ni sebagai apa,
melawak kot. So benda tu tak ada. Jangan lepas ni kalau tuan puan dapat kontrak, ni bukan kontrak sebab apa, tak ada pun gambar orang musik-musik tu, tak ada pun. Cakap gambar orang musik, ya dulu saya belajar dulu ada gambar orang musik tu. Tak, gambar orang musik tu tak ada. Okay, so macam mana nak tengok rupa kontrak tu dengan lebih jelas? Macam ni. So ini yang dekat kotak warna merah ni kan. So inilah rupa kontrak tersebut. Dia tulis, okay, congratulations, your bid has been awarded. Click the accept button below to start working. So this project has a budget of 4,125 ringgit and you will be charged a project commission of 412 ringgit and 50 sen. So ini adalah rupa kontrak. So kalau tuan puan dapat benda ni, iaitu kontrak ni, bermaksud okay, klien tu dah bersetuju lah untuk hire kita. And then make sure untuk kita buat apa-apa kerja, make sure benda ni ada dan juga kita dah tekan accept. Tak nak lah, contoh macam klien tu cakap, okay saya bersetuju nak bagi you kerja, so you boleh start sekarang. Dia cakap macam tu, kita pun terus, okay boleh saya pun start sekarang. Saya pun buat dia, padahal kontrak tak ada tu. Itu pun kita tak nak. Itu pernah berlaku berlaku kita je participant sebelum ni, dia excited kan. Klien tu pun cakap, okay ni, okay bagus saya berminat, okay you boleh start kerja sekarang, you boleh buat sekarang. So dia pun, okay bagus, terima kasih bagi saya. So saya pun buat, dia pun buat rupanya kontrak tu tak ada. Faham So apa-apa kerja mesti kena ada kontrak. Sebab dia kalau kontrak tak ada, you buat kerja macam mana, you buat kerja sampai dah siap, you hantar dekat klien you, and then klien you boleh tak nak bayar you. Dia boleh lari macam tu je. Dia tak nak bayar, boleh, dia boleh lari je. Kalau kita report dekat freelancer.com pun, freelancer.com tak boleh nak bantu kita sebab memang kita buat kerja tanpa kontrak. So kita serius, so make sure ada kontrak. Faham Okay, and then kontrak ni pula kalau kita perasan ada accept button saja. Kalau kita tengok kat situ kan ada accept je, decline ke, ignore ke, reject ke, semua tu tak ada. Ada accept saja. So kalau saya tak berminat macam mana? Kalau saya tak nak mengarut lah kerja ni, tak berminat lah, so macam mana? Cara ni adalah kita ignore je benda ni, kita ignore je kontrak ni. Kita abaikan dia saja. Janganlah kita kata-kata tangan untuk tekan juga accept tu, jangan. Kalau kita rasa tak berminat dan sebagainya, kita biar je lah, lantaklah apa yang jadi pun. Boleh, tak ada masalah. Sebab selagi sebelum kita accept kontrak ni, kita lah yang paling berkuasa. Kita lah yang paling berkuasa untuk menentukan nak buat kerja tu ataupun tak. So sebelum accept ni, so kita paling berkuasa. Kalau kita rasa susah, tak payah buat. Rasa tak berbaloi, tak payah buat. Kalau kita rasa klien tu cerewet, leceh dan sebagainya, tak payah buat. Walaupun dia bagi kontrak ni, so kita jangan accept. Tapi lepas kita accept kontrak ni, okay, klien kita lah yang berkuasa. So lepas kita dah accept kontrak ni, dah tak boleh patah balik. Contoh lepas kita accept, tak naklah buat, yang itu kita nak has. Kita cari nak has. Ingat So apa-apa decision kita buat sebelum accept kontrak ni. Faham Okay, so selepas kita accept kontrak tersebut, after you accept the job or project offer, okay, you need to, lepas kita accept benda tu kan, lepas accept janganlah kita diam je. Apa yang kita kena buat adalah consider setting up a kick-off meeting or writing a message to your client. Kalau boleh, kita set terus. Untuk kerja tersebut, waktu bila kita nak meeting ataupun meeting tersebut untuk kita hantar progres kerja semualah. Masa bila nak bincang pasal progres kerja, dalam seminggu berapa kali dan sebagainya. So kita kena set benda tu semua. Okay, and then establish a client communication plan that details how often you will report on progress. Yang itu pun sama juga, kita kena bincang kita punya, betul lah, bila kita report kita punya progress dan sebagainya tu, berapa kali seminggu, pada hari apa, pada pukul berapa dan sebagainya. Itu kita kena bincang. Okay, supaya mudah lah. Janganlah kita tak set benda tu semua. Sebab progress, kita nak report progress kerja ni penting. Janganlah kita malas nak report progress kerja, saya nak buat je lah sampai siap, lepas tu baru hantar kan. Jangan. Sebab apa, kalau kita buat kita tak report pun progress kerja kita buat, dah siap baru kita hantar, sekali rupanya banyak kesalahan ataupun terpesong jauh daripada requirement klien. So makin banyaklah pembetulan kita kan. Sebab itulah pentingnya progress report ni, supaya kalau kita ada kesalahan, awal-awal lagi dah dapat detect dah. Contoh masa kita buat drafting lagi, kita hantar dekat klien, okay, you check okay tak okay.
Sekali kalian tengok, salah ni buat ni, kita buat macam ni, betulkan sikit dan sebagainya. So okey lah, kita dapat betulkan daripada awal. Faham And then yang seterusnya adalah communicate with your client, but choose one method and stick with it. Use freelancer.com chat features. So kalau boleh, masa kita communicate dengan kita punya client tu, make sure kita hanya pilih satu method saja. Janganlah mula-mula dekat freelancer chat, lepas tu email, lepas tu WhatsApp, lepas tu Facebook, lepas tu apa benda sebagainya kan. Sebab tak, kalau boleh kita stick bersatu je. Dan benda tersebut adalah freelancer chat ni. Semua benda kita guna freelancer chat ni. Kita nak chat, kita nak hantar file dan sebagainya, kita nak hantar progress kerja, semua tu hanya menggunakan freelancer chat. Supaya kalau apa-apa jadi, kita ada bukti. Faham Okay, so selesai bahagian award job. So proses nombor 4 tadi, iaitu award job pun dah selesai. Okay, and then kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu completing the job. So completing the job ni lepas yang kita dah accept kontrak tadi tu, kita dah bersetuju dah job ni kita boleh buat, okay, kita accept. So lepas kita accept, apa yang perlu kita beri perhatian, iaitu masa kita nak siapkan kerja tu, yang pertama adalah always alert about any changes and amendment request by client. So masa kita tengah buat kerja tu kan, make sure kalau ada request baru daripada klien ke, ataupun penukaran dan sebagainya, iaitu make sure kita kena alert. Contohnya macam mula-mula kita nak buat logo ni, klien tu nak warna hitam kan, sekali rupanya bertukar fikiran dia dapat warna merah dan sebagainya. So benda tu kita kena alert. Sebab kita tak nak dah tunggu sampai dah siap, nanti rupanya banyak benda nak kena tukar kan. Tak. Sebetulnya pentingnya kita kena communicate untuk progress kerja tu, supaya nanti kalau ada any changes or amendment, kita boleh bersedia ataupun kita boleh buat daripada awal. Okay, and then nombor 2 adalah masa kita siapkan kerja tersebut, make sure kita respect the deadline. Ini untuk bila ada deadline ni, kita ingat deadline ni adalah fixed price punya project. Sebab fixed price ni harga dia fix, deadline dia fix, semua fix lah. So kiranya kita kena respect. Kalau klien tu dah bagi tahu kena kerja, kena siapkan kerja dalam masa seminggu, so make sure kita buat dalam masa seminggu tu. And then kalau kita tak mampu, contohnya macam ada emergency dan sebagainya kan, contoh tengah buat-buat tiba laptop rosak lah, ataupun tengah buat-buat kita ada hal lain yang urgent lah dan sebagainya kan, kita tak dapat siapkan dalam masa deadline tu. Okay, yang ini kita kena negotiate, kita kena bagi tahu awal. Make sure kita kena bagi tahu awal. Contohnya buat alamak laptop rosak lah, so tak dapat nak sambung. So make sure kita bincang awal dengan klien, beritahu okay, saya ada masalah, laptop rosak dan sebagainya, tak boleh nak buat kerja, so boleh tak kita extend. Make sure bagi tahu awal. Jangan nanti contohnya kita senyap lah, alamak rosak ni macam mana ni, tak apalah kita try repair dululah. Mungkin sempat kot, kita pun diam, kita pun try repair dan sebagainya. Sekali bila dah siap repair, kita buat-buat, alamak tak sempat pula siap dalam masa seminggu. Sebab kita sebelum ingat boleh siap, so lepas siap repair semua, rupanya tak sempat nak siap dalam masa seminggu. So bila klien tu minta, dah cukup seminggu tu klien tu minta, masa tu baru kita nak bagi alasan, alamak sorry lah sebab saya tak dapat nak siapkan dalam masa seminggu sebab laptop saya rosak. Masa tu baru kita bagi alasan. Yang itu kita tak nak. Sebab biasanya kalau masa tu kita bagi alasan, kadang-kadang setengah klien dia tak terima. Kenapa kita tak beritahu awal? Kenapa bila dah hantar kerja, bila saya minta baru cakap ada laptop rosak dan sebagainya? Make sure kalau kita ada apa-apa masalah dan sebagainya, kita beritahu awal, kita negotiate dengan klien. Kalau klien tu okey, dia akan extend lagi masa tu. Faham Okay, and then seterusnya nombor 3 adalah follow milestone. So milestone ni sekali lagi dia adalah untuk fixed price punya project. So milestone ni nanti kita akan pergi dengan lebih mendalam pada lesson 10. Macam mana nak pecah-pecahkan milestone tu, apa percentage yang patut kita letak dan sebagainya. Kalau mungkin untuk siapa-siapa yang masih tak ada idea lagi, so kita akan pergi dengan lebih lanjut pada lesson 10 tu nanti. Faham Okay, and then seterusnya, nombor 4 adalah kita always communicate with client if there is any problem with the job completion. Ini bersama juga. Kita selalu communicate dengan kita punya klien kalau kita ada masalah untuk siapkan kerja tersebut. Macam tadi lah, laptop rosak dan sebagainya, make sure kita bagi tahu awal. Make sure kita ni, janganlah kita senyap dia sekali rupanya dah sampai deadline, benda tak siap,
klien minta, barulah kita nak bagi alasan semua. So jangan, kalau boleh kita communicate awal. Faham Okay, so yang nombor 6 iaitu proses final submission. So proses final submission ni setelah segala kerja kita dah siap. Yang tadi masa completing the job tu semua dah siap dah, amendment dah siap, kerja dah siap, memang semua dah siap lah. Tinggal kita nak hantar je yang final. So untuk final submission ni, yang pertama adalah must be in raw file as requested by client. Kalau boleh, yang final, bukan kalau boleh, mesti, wajib, yang final file ni, atau final submission ni, make sure kita hantar dalam bentuk yang actual punya file, yang di request oleh klien. Contoh klien tu cakap, kena hantar dalam Excel. Okay. Contohnya kena hantar dalam Excel kan. So make sure kita hantar dalam Excel. Ataupun kena hantar dalam file dokumen. So make sure kita hantar dalam file dokumen. Janganlah kita hantar dalam bentuk gambar contohnya. Okay, ni saya punya kerja dah siap. Okay, boleh tengok. Kita hantar dalam bentuk gambar. Kita screenshot, kita hantar je. Janganlah macam tu kan. Yang screenshot kita hantar tu, itu boleh untuk progress kerja. Masa kita tengah buat apa semua tu kan. So masa tu kalau kita nak hantar progress, kita nak tunjukkan progress, itu kita hantar screenshot ni. Itu okay. Tapi untuk final ni, mesti kita kena hantar yang actual punya file, yang request oleh klien. Okay, and then contoh, yang seterusnya adalah compile multiple file in one folder. Contohnya kalau macam file tersebut ataupun kerja tersebut ada banyak file, ada 2-3 file dan sebagainya, ada banyak, lebih daripada satu file kan. So make sure kita jangan hantar satu-satu. Kita file pertama, file kedua, file ketiga, file keempat, jangan. Kalau boleh kita compilekan dalam satu folder, kerana kita compresskan using WinRAR. So kita masukkan dalam satu compress folder lah. So kita hantar terus folder tersebut dekat klien. Senang, satu terus hantar kat dia. Jangan hantar satu, susah kan? Hantar terus satu folder kat dia. Okay, and then yang kedua adalah kita kena rename all the file accordingly based on version and amendment. So kalau boleh setiap file kita tu kita namakan dia ataupun kita rename dia dengan proper lah. Janganlah kita biarkan, contohnya file pertama dia dalam bentuk yang macam new folder 1 ke, ataupun new file 1, new file 2 dan sebagainya. So tak naklah benda macam tu. Kalau boleh kita namakan dia dengan proper. Okay, file ini apa nama dia, file kedua ni apa nama dia dan sebagainya. So kita kena namakan dengan proper. Okay, faham jelas ni untuk ini Okay, so untuk yang nombor 1 ni, okay, yang kita hantar dalam actual punya file ni, okay, yang ini pun saya ada satu lagi nasihat tambahan. Okay, kalau boleh kita kena tanya, bukan setakat dalam format apa file tu kita kena hantar. Kita jangan, contoh macam dia kata dokumen, so boleh kita pun hantar dalam dokumen, kita pakai Microsoft Word dan sebagainya kan. Okay, jangan sampai situ je kita tanya. Kita tanya terus, kalau melibatkan software kan, so kita kena tanya terus software version apa yang klien kita terpakai, version apa, version baru ke, version lama ke, benda tu kita kena tanya sehingga tahap macam tu. Contoh dia kata, okay, you kena hantar dalam file dokumen ataupun Microsoft Word punya file, so dia kata boleh, tak ada masalah, kita tanya lagi, so you punya version Microsoft Word version apa. Okay, sebab apa kita kena tanya? Okay, supaya tidak berlakunya masalah. Masalah yang macam mana? Okay, sebelum ni pernah jadi sesuatu masalah yang tak diduga ni berlaku kepada kita punya partisipan sebelum ni jugalah. Okay, dia ada buat translation, iaitu translate daripada English bagi ke bahasa Malaysia. Biasalah bila translation semua ni kita buat dalam Microsoft Word. Okay, dia pun buat kerja tersebut buat dah siap apa semua, tak ada masalah, tunjuk kat klien pun puas hati dan sebagainya. Okay, so bila sampai untuk final submission ni, which is kita dah siap, dia dah hantar. So masa hantar tu, sebelum hantar tu, klien tu pun terima file tersebut. Memang okey, tak ada masalah sebab memang hantar dalam file Microsoft Word kan. So klien tu pun okey lah, Microsoft Word, dia pun hantar dan sebagainya. Sekali, bila bahagian review, masa review tu kan, klien tu hantam dia, klien tu bagi bad review. Dia bagi bad review, lepas tu dia cakap yang kerja dia teruk, apa semua, tak kemas dan sebagainya. So tu, dia dapat bad review tu. Yang dia pun pelik lah, sebab padahal masa progress kerja apa semua, report apa semua okey, tak ada masalah.
Tapi bila hantar yang final tu, tiba-tiba dapat kecaman sebegitu rupa kan, dapat kecam lah, bad review dan sebagainya. Okay, sekali lepas diselidik dan sebagainya, apa yang kita jumpa adalah rupanya klien tersebut dan juga yang peserta tadi tu menggunakan Microsoft Word yang berlainan version. Yang kita punya peserta tu gunakan version yang baru. Yang baru punya version Microsoft Word. Tapi yang klien tu dia guna version yang lama. So apa yang berlaku adalah bila file Microsoft Word yang baru, version baru dibuka dekat version yang lama, so dia akan berterabur. Format dia akan berterabur, apa semua akan berterabur, benda akan berterabur. Dia akan jadi macam error-error dan sebagainya kan. So benda tu akan berlaku. So sebabkan benda tu berlaku lah, klien tu tengok kenapa ni teruk sangat ni, format berterabur apa semua, ada error sana, error sini dan sebagainya kan. Sebab tu lah dia bagi bad review. Punca ni disebabkan lain version saja. Sebab tu kita kena clear pasal benda ni, tanya dia, version apa you pakai? Supaya mudah, kita nak mengelakkan daripada benda-benda macam ni berlaku. Kalau dia pakai version yang baru, tak ada masalah lah. Sebab biasanya kalau yang daripada file lama buka ke version baru, tak ada masalah. Cuma yang daripada yang baru buka ke lama, tu yang akan ada masalah. Itu masalahnya lah. Okay, so faham Okay, and then seterusnya adalah avoid any more amendment as we already agree to provide only 3 free minor amendment. So ingat masa interview tadi yang kita dah beritahu dah kan, kita hanya buat 3 kali amendment je. Lebih daripada tu tak boleh. Sebab ini adalah fixed price punya projek. So kita kena strict pasal benda ni. Kalau ni adalah hourly, macam saya cakap, tak perlu. Infinity amendment tak ada masalah. Kalau memang dah 3 kali pembetulan, tapi kalau tuan-puan baik hati untuk buat 4, 5 dan sebagainya terpulang, tapi kalau boleh kena setkan berapa kali je kita boleh buat pembetulan supaya nanti kita tak menyusahkan diri kita. Sebab kalau kita jumpa klien dan cerewet, masa itulah baru kita akan sedar. Klien cerewet ni ada je pembetulan je, tukar tu lah, tukar ni lah, tukar tu, tukar ni, tukar ni tu dan sebagainya. So nanti kita akan rugi, kita akan rugi masa, rugi tenaga dan sebagainya. Tapi bayarannya tetap sama. So kita faham ya. Okay, and then untuk yang amendment pula, satu lagi saya nak beritahu bukannya semua kerja kita hanya set kepada 3. Kita hanya benarkan 3 saja, bukan. Okay, yang kita set kepada 3 ni ataupun kita benarkan beberapa kali amendment ni adalah kerja-kerja yang subjektif. Kerja subjektif ni adalah kerja seperti kreatif, bidang kreatif kan, contoh macam logo, design lah. Benda yang subjektif. So benda yang subjektif ni dia boleh bertukar banyak kali walaupun benda tu bukan salah kita. Sebagai contoh kita buat logo, kita dah buat dah ikut macam klien punya requirement ni, kita buat dah jadi dah. So klien tu tengok, alamak macam tak lawa biasa dia, padahal dia yang minta benda tu. Macam tak lawa biasa ni, boleh tak you tukarkan warna hitam ni kepada warna merah? Lepas tu kita pun buat. Boleh kita bertukar warna hitam pergi warna merah. Sekali dah warna merah kita tunjukkan dia, alamak tak lawa pula warna merah. Cuba warna merah ni tukar warna hijau, lepas tu yang bulatan ni tukar kepada warna petak. So kita pun, boleh. So warna merah kita tukar warna hijau, lepas tu bulatan kita tukar warna petak. Sekali boleh hantar kat dia, alamak tak lawa lah warna petak tadi tu. Cuba you tukarkan jadi 3 segi ke, tambah dengan bulat ke, tambah dengan ni ke, untuk jadikan macam tu ke, jadikan macam ni ke, ingat. Itu adalah kerja-kerja yang subjektif, which is kerja-kerja yang tak ada penghujung kan. Dia tak ada betul, tak ada salah kan. So yang itu memang kita kena strict beritahu, okay mungkin 3 kali dia pembetulan, okay that's it, dah tak ada lagi perubahan dah. Kalau you nak lebih lagi, you tukar tu dan sebagainya, you kena bayar extra kat saya. Faham itu untuk kerja-kerja subjektif. Tapi untuk kerja-kerja yang kena 100% betul, sebagai contoh kerja-kerja proofread, kita proofread kita proofread artikel dan sebagainya. So proofread mestilah kena 100% betul, grammar, spelling dan sebagainya kan. So kalau contoh macam kita check, klien tu check kan, kita hantar kita punya kerja dah siap tu, klien tu check, rupanya ada masalah spelling, ada masalah grammar dan sebagainya. So dia sudah kita betulkan. So kita pun tukar betulkan. So kita hantar lagi. So ada lagi kesalahan, so klien suruh betulkan lagi. And then cukup 3 kali, kita pun hantar lagi ke klien, ada lagi kesalahan. So bila dah cukup 3 kali tu, kita kesalahan yang keempat tu, pembetulan yang keempat tu, okay, yang itu tak nak kita kena terima. Sebab benda tu adalah salah kita.
Bukan salah klien, bukannya klien minta, bukan, itu adalah salah kita. Kita yang memang terlepas pandang dan sebagainya. So yang itu nak tak nak memang kita kena betulkan. Benda-benda yang kena 100% betul, so nak tak nak kita kena betulkan sebab itu adalah salah kita. Janganlah nanti kalau macam dah kali ketiga ataupun kali keempat kita ada still buat salah lagi, klien tu suruh betulkan, ini masih ada lagi kesalahan ejaan dan sebagainya.